Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu kitab yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan hadis yang berkait dengan ibadat haji dan umrah. Hadis yang ke-795 daripada kitab Bulughul Maram, katanya wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yarmul fi as-sab'i alladhi afadha fihi. Rawahu al-khamsah illa at-Tirmidzi wa sahhahahu al-Hakim. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlari anak pada tujuh pusingan tawaf ifadahnya. Hadis riwayat 5 orang ulama hadis selain daripada Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinilai sahih oleh beberapa orang ulama hadis, antaranya adalah Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Abbas adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan haji. Apa yang disebut oleh beliau bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan ramal di dalam 7 tawaf ifadah. Okey, maksud dia tawaf ifadah, lepas tu baru kita cerita tentang ramal. Jadi maksud dengan tawaf ifadah adalah tawaf rukun haji. Jadi haji ni dia ada tawaf rukun dia. Sebagaimana umrah ada tawaf rukun umrah, haji ada tawaf rukun haji. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada pada raya 2 minggu lepas kita ada cerita. Jadi masuk hari raya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar. Lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar, maka Rasulullah sembelih, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercukur, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi tawaf. Baik. Tawaf yang Rasulullah buat saat itu lepas daripada melontar pada hari raya saat itu adalah tawaf yang dikenali sebagai tawaf ifadah. Orang panggil juga tawaf rukun haji. Ketika Rasulullah tawaf 7 keliling untuk melaksanakan tawaf rukun haji, Rasulullah tidak melakukan ramal. Apa makna ramal? Rasulullah tidak belagi anak, kita kata belagi anak 3 pusingan yang pertama. Rasulullah tidak belagi anak 3 pusingan yang pertama. Okey, itu maksud daripada hadis ini. Jadi kita dapat faham bahawasanya bukanlah belagi anak ni disunatkan untuk setiap kali kita tawaf, bukan hanya tawaf-tawaf yang tertentu sahaja hak yang sunat kita belagi anak. Hak yang sunat kita belagi anak adalah 2 tawaf. Yang pertamanya adalah tawaf umrah, yang keduanya adalah tawaf qudum. Jadi orang hak yang datang mengerjakan haji, mula-mula sekali dia tawaf. Okey, tawaf qudum, tawaf selamat datang cakap kita, ataupun tawaf umrah, 2 tawaf ni sunat belagi anak. 3 pusingan yang pertama. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tafa fil hajj wal umrah
awwala ma yaqdum fa innahu yas'a thalathata atwaf bil bait thumma yamshi arba'ah. Maksudnya Rasulullah apabila tawaf, sama ada pada haji ataupun pada umrah, mula-mula Rasul datang, Rasul akan jalan dari anak 3 pusingan. Kemudian barulah Rasul jalan biasa sebanyak 4 pusingan. Baik. Jadi kesimpulannya, kita buat sekali lagi kesimpulan. Ramal cakap kita kok 3 pusingan yang pertama berlari anak dalam kita melakukan tawaf. Manakala 4 pusingan lagi kita buat biasa sebab tawaf sebanyak 7 pusingan. Bukanlah ramal ini disunatkan pada setiap kali tawaf, bukan. Baik, ramal hanya disunatkan yang pertama pada tawaf qudum, yang keduanya adalah pada tawaf umrah. Manakala tawaf yang selain daripada 2 ni tidak sunat ramal. Bukan sunat macam biasa je. Pusing start daripada pusingan yang pertama sampai ke pusingan akhir jalan biasa sahaja. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخاري. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sembahyang zuhur dan asar, maghrib dan isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya di Muhassab. Kemudian berehat sejenak lalu meneruskan perjalanannya dengan kenderaan menuju ke Baitullah untuk melakukan tawaf wada'nya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Baik. Sebelum daripada ni pernah kita cerita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim dalam beberapa ayat menyatakan dan menyebut kepada kita bahawasanya Allah Taala mewajibkan kepada kita mengerjakan haji. Pelaksanaan ibadat haji bagaimanakah caranya tidak disebut secara terperinci dalam Al-Quran. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khudhu anni manasikakum, mungkin ambil daripada aku cara ibadat haji kamu. Maka cara pelaksanaan ibadat haji yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, caranya adalah kita kena tengok bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Kita yang tidak hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak dapat melihat bagaimanakah Rasulullah buat. Maka bagaimanakah cara untuk kita mengerjakan haji? Caranya adalah kita kena tengok bagaimanakah sahabat yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji. Bagaimanakah apa yang dilihat oleh sahabat, yang mana sahabat menceritakan cara pelaksanaan ibadat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi adalah kita menceritakan tentang apa yang dilihat oleh Abdullah bin Abbas. Hal ni pula adalah tentang Sayyidina Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah. Dia melihat perbuatan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ceritanya lagu mana? Kalau kita perhati molek apa yang kita hurah dah pada beberapa minggu lepas berkenaan dengan melontar. Yang mana melontar pada jamrah, kita kata ia berlaku ataupun dilakukan dalam 4 hari. Yang pertamanya hari raya, yang keduanya hari ke-11, yang ketiganya hari ke-12, yang keempatnya hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Hari raya hari 10, 11, 12, 13, 4 hari ini adalah hari melontar. Cuma hari raya kita hanya melontar Jamratul Aqabah sahaja, sebanyak 7 biji. Orang yang biasa pergi, dia fahamlah. Orang yang tak biasa pergi lagi, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjemput dia menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti, dan agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan dia, dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal yang dilakukan di sana nanti. Baik. Jadi pada hari raya kita melontar Jamratul Aqabah sahaja sebanyak 7 biji batu. Lepas tu malam tu maka kita bermalang di Mina. Esok kan tu kita melontar pada 3 jamrah. Jamratul Ula, Jamratul Wusta dengan Jamratul Aqabah.
Malang yang kedua belah pula kita bermalang di Mina. Keesokan hari yang kedua belah kita melontar pula 3 jamrah. Baik. Lepas daripada tu kita ada 2 nafar. Nafar awal, nafar thani. Nafar awal nafar yang pertama. Nafar thani nafar yang kedua. Maksud nafar ni boleh kita keluar daripada Mina pada hari yang kedua belah. Jadi maksudnya dua hari kita melontar, hari sebelah kita melontar, hari kedua belah kita melontar. Hari raya tu selesai dah lah. Sebelah dua belah, lepas kita melontar kita tubik lalu. Boleh, tu dipanggil nafar awal. Dan kalau orang tu masih lagi berada di situ sampai ke terbenam matahari, dia kena bermalang pula di situ malam ketiga belah. Lepas tu hari ketiga belah kena melontar pula sekali lagi. Jadi dia sebenarnya boleh kita buat nafar awal, boleh kita buat nafar thani. Jadi kalau orang nak buat nafar awal, jadi pada hari yang kedua belah lepas daripada melontar saat itu tubik lalu daripada Mina. Tapi kalau masih lagi ada di Mina sehingga pada malam terbenang matahari, maka dia kena buat nafar thani. Baik. Ceritanya dalam hadis ni adalah Nabi SAW pada hari yang ketiga belah. Ni pada hari yang ketiga belah ni cerita yang Anas bin Malik cerita kepada kita ni. Pada hari yang ketiga belah, lepas daripada gelincir matahari, maksudnya masuk je Zuhur, maka Nabi SAW melantar. Lepas daripada melontar, Rasulullah terus bergerak meninggal Mina. Rasulullah terus meninggal Mina. Lepas tu Rasulullah pergi di satu tempat nama dia Muhassab ataupun nama dia Abtah, satu tempat yang di antara Mina dengan Mekah, dekat je. Ada satu tempat nama dia Muhassab ataupun nama dia juga orang panggil juga Al-Abtah, yang dia di antara Mina dengan Mekah. Baik. Dia Mina dengan Mekah dekat je. Jadi hak ni adalah satu tempat di antara Mina dengan Mekah, dekat sangat je dah. Rasul duduk situ. Sampai situ Rasul sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, sembahyang Maghrib, sembahyang Isyak. Dan Rasulullah tidur sekejap. Rasul rehat sekejap. Pada penghujung malam barulah Rasul masuk ke Mekah. Rasulullah melakukan tawaf wada'. Okey, penghujung malam Rasul masuk ke Mekah. Rasul melakukan tawaf wada'. Lepas tu terus Rasulullah bertolak balik ke Madinah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Rasulullah lepas daripada melontar pada hari yang ketiga belah, lepas tu Rasul pergi bersinggah di satu tempat nama dia Muhassab ataupun Al-Abtah, maka ketika tu ulama kaji, adakah perbuatan yang Rasul buat saat itu termasuk dalam ibadat haji ataupun tidak termasuk dalam ibadat haji. Ni apa yang dibincang oleh ulama. Di sana ada hadis yang lain, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, hadis yang diriwayat oleh beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagai contoh hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Salim. Salim bin Abdullah, dia bukan sahabat, dia tabi'in, anak kepada Abdullah bin Umar, cucu kepada Sayyidina Umar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Yang mana Salim di zaman dia melihat Abu Bakar ketika mengerjakan haji, selepas daripada melontar, Abu Bakar singgah di satu tempat yang nama dia Al-Abtah yang Rasul singgah tadi. Begitu juga Sayyidina Umar, lepas daripada buat haji, dia singgah di situ sebelum daripada dia melakukan tawaf wada'. Dan Abdullah bin Umar di antara sahabat Rasulullah yang cukup kuat berpegang dengan sunnah Rasulullah, cukup kuat mengikut jejak Rasulullah. Jadi lepas daripada dia melontar, dia pun pergi juga, singgah juga di tempat yang nama dia Muhassab ataupun nama dia Al-Abtah, orang panggil juga Batha. Baik. Maka sehingga sebahagian daripada ulama, sehingga sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya bagi orang yang melakukan ibadat haji setelah daripada dia melontar, maka sunat dia berhenti dan singgah di Al-Abtah yang kita cerita ataupun di Muhassab saat itu. Sunat dia singgah di tempat tersebut. Baik. Sebab Rasulullah buat begitu, Abu Bakar buat begitu, Sayyidina Umar buat begitu, ada sebahagian sahabat buat begitu. Namun sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan tak sunat. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Urwah bin Zubair daripada Aisyah, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang mana Aisyah kata lagu mana,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama nazalahu Rasulullah li'annahu kana manzilan asmaha li khurujih. Rasulullah singgah di Abtah ataupun Batha ataupun Muhassab sana itu adalah untuk memudahkan perjalanan keluar daripada Mekah. Jadi dia dok tunggu dalam Mekah sebab Mekah kan orang sibuk kan. Orang sibuk. Jadi dia tunggu di luar Mekah je sikit. Jadi tidaklah gelewak dengan orang. Jadi sebenarnya Rasulullah berhenti di situ adalah untuk mudah perjalanan nak bermusafir. Baik. Jadi dia Mekah ni dia bukan setakat hari ni saja sibuk, start daripada dulu lagi sibuk. Sebab itulah kita kalau misalnya kita ambil hotel dekat-dekat dengan Mekah kan. Jadi kadang-kadang nak tunggu bah boleh sampai saat ni itu masa bukan setiap masa bah boleh sampai bukan. Tekah dia tutup jalan bah tak boleh masuk. Jadi memudahkan perjalanan untuk bermusafir, maka Rasul singgah di Muhassab. Sebab itulah Aisyah ketika dia mengerjakan haji selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, iaitu berada ataupun singgah sekejap di Muhassab saat itu. Baik. Dan Aisyah mengatakan bahawasanya Rasulullah buat begitu sebenarnya adalah untuk memudahkan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ada sebahagian daripada ulama fiqh dia kata lepas daripada kita melontar tidak pun sunat kita berhenti di tempat tersebut. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Abbas, yang mana kata Abdullah bin Abbas, at-tahsibu laysa bi syai'. Maksudnya berada di Muhassab saat itu tak ada benda pun. Cuma innama huwa manzilun nazalahu Rasulullah. Itu adalah tempat persinggahan Rasulullah. Sekadar tu je, sekadar tempat persinggahan Rasulullah. Dan sebab itulah kita dapati ada sebahagian daripada ulama fiqh tidak meletakkan berhenti ataupun berada di Al-Muhassab termasuk dalam sunat haji. Okey, habis. Seterusnya katanya, وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه رواه مسلم. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau tidak melakukan perkara tersebut, yakni singgah di Abtah. Aisyah tak singgah walaupun Rasul singgah. Lalu Aisyah mengatakan bahawasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di Abtah kerana katanya tidak sekali-kali Rasul turun berehat di Abtah, melainkan kerana Abtah adalah tempat yang paling mudah baginda untuk keluar daripada Mekah. Jadi kalau pergi dalam pergi Mekah saat ni tu bolak dengan orang payah pula nak keluar kayak gitu kan. Jadi lebih mudah berhenti di Abtah saat itu sebelum daripada Mekah. Seterusnya katanya wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala umira an-nas an yakuna akhir ahdihim bil bait illa annahu khaffafa 'anil haid muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma katanya diperintah akan manusia, yakni akan orang ramai, akan para sahabat, bahawa adalah akhir masa mereka itu dengan Baitullah, melainkan diberi keringanan kepada perempuan yang haid. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kita bahawasanya manusia, yakni para sahabat, diperintahkan. Siapa yang memerintah? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan. Jadi Rasul suruh para sahabat Rasul suruh para sahabat lah sekali duduk di Mekah setelah daripada selesai mengerjakan ibadat haji ataupun umrah adalah melakukan tawaf. Jadi melakukan tawaf adalah sekali duduk di Mekah. Tawaf ini dinamakan sebagai tawaf wada'. Tawaf ini dinamakan sebagai tawaf wada' ataupun masyarakat kita panggil tawaf wida'. Cuma hak yang lebih fasih
baca dia tawaf wada'. Tapi ada juga sebahagian ulama fiqh kata tawaf wida'. Tapi yang paling banyak dalam kitab fiqh tidak kata tawaf wida', tapi dia kata tawaf wada'. Okey, tak apalah. Itu sekadar nama. Tu kita kena faham dulu. Dalam kitab fiqh banyak sebut tawaf wada'. Dia kata tawaful wada' bi fathil waw. Baca dengan fathah waw. Hamba pun cari mana kitab fiqh yang baca dengan wida'. Sebab ramai orang kita baca dengan wida'. Cari. Orang rupanya ada. Ada juga kitab fiqh yang baca dengan wida'. Tapi kebanyakan baca dengan wada'. Baik, jadi kita kata hak yang lebih fasihnya kita baca dengan tawaf wada'. Tawaf wada' adalah tawaf hak lah sekali. Cakap kita tawaf selamat tinggal dah. Kita nak tinggal dah Mekah. Jadi dalam hadis ni Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kita bahawasanya diperintah kepada manusia. Okey. Para sahabat diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah. Rasulullah memerintahkan supaya lah sekali ketika kita berada di Mekah saat itu adalah kita melakukan tawaf. Yang mana tawaf ini dinamakan sebagai tawaf wada'. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpandukan kepada hadis ini dan hadis yang lain. Kerana kalau kita tengok ataupun kalau kita kaji tentang hadis yang berkait dengan tawaf wada', ada hadis yang Rasulullah perintah sahabat supaya melakukan tawaf wada', dan ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat tidak melakukan tawaf wada'. Okey, ada hadis Rasulullah perintah supaya sahabat melakukan tawaf wada', dan ada hadis Rasulullah melarang para sahabat tidak melakukan tawaf wada'. Dakwah buat tawaf wada' Rasulullah larang. Rasulullah kata wada' dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim juga daripada Abdullah bin Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Janganlah berangkat seorang. Tengok Rasulullah larang. Jangan seorang pun berangkat sehingga adalah akhir masa dia di Mekah adalah melakukan tawaf di Baitullah. Okey. Ada hadis Rasulullah perintah dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Ada hadis Rasulullah perintah melakukan tawaf wada', ada hadis Rasulullah larang tidak melakukan tawaf wada'. Jadi oleh kerana ada hadis perintah untuk melakukan tawaf wada' dan ada hadis Rasulullah larang tidak melakukan tawaf wada', maka sebahagian daripada ulama, bahkan ini adalah pandangan majoriti ulama, kebanyakan ulama fiqh mengatakan melakukan tawaf wada' hukum dia adalah wajib. Wajib seseorang yang mengerjakan haji dan mengerjakan umrah sebelum daripada dia balik ke kampung dia, wajib dia melakukan tawaf wada'. Jadi tawaf wada' hukum dia bukan sunat. Hukum dia adalah wajib menurut pandangan majoriti ulama. Baik, bahkan mengikut mazhab Imam Syafi'i, begitu juga mengikut mazhab Hambali, bahawasanya setiap orang yang ingin keluar daripada Mekah kepada perjalanan yang boleh qasar sembahyang, perjalanan 2 marhalah, maka wajib dia kena melakukan tawaf wada'. Kita sekarang ni kalau kita pergi buat umrah, ada sebahagian travel dia bagi package pergi ke Taif. Dia ada package pergi ke Taif. Yang mana kalau kita pergi ke Taif saat itu, dia ada dua jalan sebenarnya. Ke Taif ada 2 jalan. Ada jalan dekat, ada jalan jauh. Kalau jalan dekat tak sampai pun 2 marhalah. Tapi biasanya kita pergi ke jalan jauh. Jalan jauh sikit. Sebab jalan dekat dia bahaya, bukit tinggi sangat. Kita lalu ke jalan jauh sikit. Jadi jalan jauh saat itu memang lebih daripada 2 marhalah. Maka bagi orang yang pergi kepada Taif, kita kena ingat molek. Menurut kaedah mazhab Syafi'i, sama juga mengikut kaedah mazhab Hambali, bahawasanya wajib dia melakukan tawaf wada'. Kalau ada orang kata tidak wajib melakukan tawaf wada', kita kena tahu bahawasanya itu sebenarnya bukan pandangan mazhab Syafi'i, juga bukan pandangan mazhab Hambali. Baik, pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hambali, wajib melakukan tawaf wada' berpandukan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang kita baca saat ni. Kata Nabi kata Abdullah bin Abbas, umiran nas an yakuna akhir ahdihim bil bait. Yang keduanya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhir ahdihi bil bait. Baik, jadi kita kena ingat kalau kita pergi umrah, lepas tu kalau nak pergi ziarah Taif, maka mesti kita kena buat tawaf wada'. Itu menurut pandangan mazhab Syafi'i dan begitu juga pandangan mazhab Hambali. Baik. Jadi kita tidak bertanggungjawab dengan ada sebahagian mengatakan tidak wajib melakukan tawaf wada',
untuk pergi kepada Taif, sedangkan perjalanan daripada Mekah kepada Taif adalah 2 marhalah ataupun lebih daripada 2 marhalah. Mereka kalau pergi jalan bawah dekat tak sampai 2 marhalah, okey, itu lain cerita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Abdullah bin Abbas menceritakan bahawasanya illa annahu khaffafa 'anil haid. Tetapi Rasulullah memberi keringanan kepada perempuan yang haid. Maksudnya di sana ada golongan yang gugur daripadanya kewajipan melakukan tawaf wada'. Siapakah golongan yang gugur yang tidak wajib melakukan tawaf wada'? Iaitu perempuan yang haid. Perempuan yang haid tidak perlu dia buat tawaf wada'. Baik. Begitu juga sama juga hukum perempuan yang nifas, kerana setiap perkara yang diberikan kepada perempuan yang haid juga diberikan kepada perempuan yang nifas. Adapun kalau orang tu sakit, jadi dia demam ke, adakah gugur kewajipan tawaf wada' daripada dia? Jawapan dia adalah tidak gugur sama sekali. Tidak gugur tawaf wada' walaupun dia sakit. Sakit dia tidak menggugur tawaf wada'. Sebab kan kita nak musafir kan, kalau sakit sungguh sampai ke nak jalan, tu masalah dah nak balik dah. Ni musafir pun boleh lagi, tapi demam pun sekali tetap tidak gugur tawaf wada'. Dia yang gugur hanya daripada perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Ummi Salamah. Selepas daripada Ummi Salamah melakukan ibadat haji, maka kata Ummi Salamah, syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki. Aku ngadu kepada Rasulullah. Ummu Salamah isteri Rasulullah. Dia ngadu kepada Rasulullah bahawasanya aku sakit Rasulullah. Aku dah ogok. Jadi Rasul suruh buat tawaf wada'. Jadi dia pun ngadu kepada Rasul sakit. Dia dah sihat. Dia dah ogok. Maka kata Rasulullah kepada Ummu Salamah, faqal tufi min wara'in nas wa anti rakibah. Okey, tetap mu kena tawaf. Hendaklah kamu tawaf di belakang manusia. Di belakang orang ramai. Jadi biar orang pergi tawaf depan, mu tawaf belakang. Dan mu tawaf saat itu dengan menaiki kenderaan. Maksudnya mu tawaf dengan menaiki kenderaan sebab mu dogok kan. Baik. Jadi kata ulama, bagi orang yang tidak sihat, sebelum daripada dia nak bermusafir, tetap mesti kena melakukan tawaf wada'. Kalau tidak mampu untuk buat sendiri, maka caranya adalah minta upah orang tolak ke, ataupun dia tolak ke, tak kira lah. Sewa, dia ada macam gemutur tu ke. Yang penting dia melakukan tawaf wada'. Sama ada dia buat sendiri ataupun minta orang tolak dia untuk melaksanakan tawaf wada'. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa ani bin Zubair radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjid al-haram wa salatun fil masjid al-harami afdalu min salatin fi masjidi bimi'ati salah, rawahu Ahmad wa sahahu Ibn Hibban. Maksudnya daripada Ibn Zubair. Apa maksud Ibn Zubair? Maksud Ibn Zubair di sini adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia Zubair bin Awam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak dia adalah Asma bin Abi Bakrin. Dia cucu kepada Abu Bakar. Baik. Abdullah bin Zubair menceritakan kepada kita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, satu solat di dalam masjidku ini lebih afdal, lebih utama daripada 1000 solat pada masjid-masjid yang lain. Satu solat dalam masjid Rasulullah lebih afdal berbanding dengan 1000 solat pada masjid yang lain. Kalau kita nak buat perbandingan sembahyang dalam masjid Rasulullah, satu sembahyang dengan sembahyang di masjid lain, mana lebih afdal? Jauh lebih afdal satu sembahyang dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu sembahyang ni adakah merujuk sembahyang fardu sahaja ataupun fardu dan sunat? Kalau kita tengok kepada hadis, Rasul kata salatun isim nakirah.
Perkataan isim nakirah dia tidak menentukan mana-mana sembahyang. Jadi apa jua sembahyang yang dilakukan dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdal berbanding dengan sembahyang pada tempat yang lain dengan 1000 kali ganda. Baik. Jadi tak kira sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, sebenarnya lebih sembahyang dalam masjid Nabi. Baik. Cuma di sana ada satu lagi hadis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul khabar kepada sahabat, hadis ni yang kita akan baca kat lagi. Rasul berada di Madinah. Kata Rasulullah, ayyuhan nas sallu fi buyutikum. Wahai manusia, wahai para sahabatku, hendaklah kamu sembahyang di rumah-rumah kamu. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitih. Sesungguhnya seafdal sembahyang adalah seorang sembahyang di rumah dia. Illal maktubah, malaikat sembahyang fardu baru afdal sembahyang di masjid. Baik, maka kita faham hadis ni ketika Rasul khabar kepada sahabat dia adalah ketika Rasul duduk di Madinah. Jadi Rasulullah yang mengatakan satu sembahyang dalam masjid aku lebih afdal daripada 1000 sembahyang berbanding dengan masjid yang lain. Rasulullah juga menyebut bahawasanya sembahyang di rumah lebih afdal berbanding sembahyang di masjid melainkan sembahyang fardu. Maka berpandukan kepada hadis ini kata ulama, walaupun sembahyang sunat lebih afdal sembahyang di masjid, tetapi bagi orang yang duduk di Madinah tetap lebih afdal di sembahyang sunat di rumah. Okey, boleh faham. Tetap lebih afdal di sembahyang sunat di rumah. Baik. Jadi maksudnya kita duduk di Madinah, kita tak ada rumah, kita duduk hotel. Hotel itu rumah kita dah. Jangan kita lepaskan peluang untuk sembahyang di hotel. Sembahyang sunat dah. Jangan sembahyang fardu bahan di hotel kau. Sembahyang fardu di masjid kan wah. Ni sembahyang sunat Sembahyang sunat kita sembahyang di hotel. Kerana Rasul sebut lagu tu, ayyuhan nas sallu fi buyutikum. Wahai manusia, hendaklah semua sembahyang di rumah-rumah kamu. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti. Seafdal sembahyang seorang tu sembahyang di rumah dia. Illal maktubah, malaikat sembahyang fardu. Bagulah afdal sembahyang di masjid. Baik, okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kita nak bincang juga. Rasul kata sembahyang di masjid aku. Masjid aku ni Masjid Nabawi lah. Jadi kita kata Masjid Nabawi, hak yang duduk di Madinah tu Nabawi, masjid yang dinisbahkan kepada Nabi. Masjid Nabi. Di Masjid Nabi, dia kalau kita tengok dia ada beberapa pasal. Yang pertamanya, di zaman Rasul kecil je Masjid Nabawi. Tak besar mana. Lepas tu diperbesarkan di zaman Sayyidina Umar. Berlaku penambahan di zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Uthman berlaku lagi penambahan. Di zaman pemerintahan Bani Umayyah Walid juga berlaku penambahan besar lagi. Begitu juga zaman pemerintahan selepas itu besar. Dan ni yang kemudian ni Khadimul Haramain Asy-Syarifain dia buat besar sungguh Masjid Nabawi, bapak Masjid Nabawi tu. Jadi penambahan sekarang ni tak tahu berapa ratus kali ganda besar daripada hak yang asal, hak yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, soalannya ini perlu kita kena bincang tentang kelebihan sembahyang di Masjid Nabi. Adakah hanya khusus Masjid Nabi yang dibina di zaman Rasulullah ataupun merangkumi keseluruhan Masjid Nabi yang ditambah di atas apa yang dibina oleh Rasulullah? Boleh faham soalan dia kan? Boleh faham. Baik, sebenarnya dalam masalah ni ulama berbincang, ulama kaji, ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya kelebihan ini bukan hanya khusus masjid yang diasaskan oleh Rasulullah, bahkan ia melibatkan juga penambahan-penambahan yang berlaku selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini pandangan yang pertama. Namun pandangan yang kedua, pandangan sebahagian daripada ulama bahawasanya kelebihan ini hanya khusus dengan masjid Nabi. Manakala penambahan-penambahan yang berlaku selepas daripadanya, dia tidak termasuk dalam kelebihan tersebut. Tidak termasuk dalam kelebihan tersebut. Hamba daripada sudut selepas daripada hamba buat kajian apa semua sekali. Jadi oleh kerana bab kelebihan ni bab gaib. Kelebihan ni perkara yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang gaib. Jadi walaupun ada sebahagian daripada ulama berpandangan, berijtihad bahawasanya kelebihan saat itu merangkumi keseluruhan, tapi hati ni rasa lebih cenderung kepada pandangan yang kedua. Walaupun pandangan yang kedua bukan pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama merangkumi keseluruhan. Sebab berkenaan dengan kelebihan ni adalah anugerah daripada Allah.
Jadi benda hak yang Rasul khabar saat itu benda hak yang wujud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ala kulli hal, kesimpulannya, kalau kita berada di Masjid Nabawi, maka sebaik-baiknya kita kena mengambil berat sembahyang, mengerjakan ibadat di Masjid Nabi, hak yang diasaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul hidup. Baik. Jadi kalulah kita berusaha sembahyang di tempat tersebut, sebab kalau kita sembahyang di tempat tersebut pastinya dapat ganjaran itu. Tetapi kalau kita sembahyang di tempat yang lain, mungkin dapat, mungkin tidak. Kerana kalau kita tengok pada asalnya kelebihan saat itu yang disebut oleh Rasulullah adalah masjid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina itu pada asal. Tapi ada sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya merangkumi keseluruhan masjid. Jadi hamba nasihatkan bagi orang yang duduk di Masjid Nabawi agar betul-betul dia dapat kelebihan ini adalah dia sembahyang di masjid tepat hak yang dibina di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukanlah kita menafikan di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan kelebihan ini merangkumi seluruh Masjid Nabawi walaupun bukan hak yang dibina di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Masjidil Haram. Masjidil Haram tak ada nak bandinglah. Dan solat di Masjidil Haram lebih utama 100 kali ganda daripada solat di masjidku ini. Jadi Masjidil Haram 100 kali. Jadi bermakna 1 kali sembahyang di Masjidil Haram menyamai 100,000 kali berbanding dengan sembahyang di tempat kita. Alangkah beruntungnya mereka yang Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia dapat ke sana. Kita kata bagi rezeki dapat ke sana, bukan bagi rezeki pitih banyak. Bukan. Sebab ramai orang kita pitih banyak tapi Mekah dia nak pergi. Oh, tempat lain pergi belaka. Mekah saja. Kapal terbang kau nak ni, kau nak ni. Kau Mekah saja dia nak pergi. Oh, tempat lain pergi belaka. Ada orang begitu. Baik, tak tahu ini takut benda, tak tahu. Banyak nyakit dalam hati barangkali. Jadi alangkah beruntungnya bagi orang yang Allah Ta'ala rezekikan pergi ke sana dan Allah Ta'ala terima ibadat dia lakukan di sana. Kerana satu sembahyang di Masjid Nabawi lebih afdal berbanding dengan 1000 sembahyang di tempat yang lain. Manakala Masjidil Haram lebih afdal 100,000 sembahyang berbanding dengan di tempat yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan ditasahihkan ataupun dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu dan kita mengharapkan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allah Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la